Soalan saya, jika kita ternampak sambil kutip derma, belakang-belakang tu kutip tu. No, yang naik atas lori tu kutip. Nah. Jangan lari tu, nak lari dah. Ambo seluar libah 260. Nak. Dia kata, jika kita ternampak perempuan cantik, bolehkah kita menyebut subhanallah? Mohon penjelasan. Subhanallah ni artinya maha suci Allah yang mampu mencipta apa saja. Maka semua sebenarnya kecantikan milik Allah. Puji ni ada 4 kata ulama. Puji makhluk sesama makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji Allah diri sendiri, puji Allah kepada makhluk. Segalanya milik Allah belaka. Sebab tu bila orang kata kita comelnya awak, alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Yang awak puji saya comel, sebenarnya kecantikan adalah milik Allah. Itu hakikat alhamdulillah. Rajin yang awak, baguslah awak, alhamdulillah. Maknanya kerajinan itu sepatutnya balik kepada Allah, tempat puji-pujian. Kalau kita reti, kalau orang tak reti, oh awak smart ah. Awak memang smart ah. Nak, alhamdulillah, memang smart pun. Awak kelas, awak memang kelas. Jarang nak jumpa orang kelas macam awak. Tahu tak apa. Dengar molek. Maknanya bila kata kita lawa, orang kata kita lawa, kata kita rajin orang bagus, mana alhamdulillah, maknanya bukan aku bagus. Yang mugi puji aku bagus sebenarnya milik Allah, puji-pujian. Sebab tu Allah ajar kita kena baca dalam tiap-tiap sembahyang surah Al-Fatihah. 17 rakaat, 17 kali sebut alhamdulillah, bermula segala puji. Lillah, alam bermakna tamlik, milkun atau khususun lillah, segala puji-pujian. Kita kata lawa, hebat, canggih, bisa, molek, cantik, menawang, kiu, miu, cung, super, awesome, milik Allah Ta'ala belaka. Tak, bukan milik makhluk. Pasal kita kalau lawa sekejap je. Nak? Tengok muka kita lah, muka bini kita. Nak? Masa kita nikah itu lawa. Comel tau. Oh, masa malam pertama. Bini kita masuk bilik, kedek. Bubur bunga 2 kotong atas telinga. Malam pengantin bawah. Malam pertama. Faham? Oh, comel muka. Sini licin berkilat. Dagu macam itik sekati dagu. Nak? Dia tengok learning beranak 3 orang tu. Macam cok kodok muka. Apa tu? Sebenarnya yang indah selama-lama Allah. Maka bila dia tengok suatu kecantikan, subhanallah, maka lebih baik daripada dia kata benda-benda yang tidak baik. Tak? Ni tengok orang pang tu lawa, oh power. Baik kata subhanallah, maha suci Allah yang mampu mencipta segala-galanya indah belaka-laka. Tak ada masalah nak sebut gitu. Saya ada menonton filem pendek dalam YouTube. Saya ingin tahu berapa kelajuan Ferrari merah Ustaz, sehingga sebuah Vespa boleh terbalik, serta penunggangnya sekali, dan berapa RM berikan kepada pemuda tersebut. Aduh, dia nak tahu. Padahal filem pendek je. Jadi tujuan video klip tu dibuat sepenuh hari raya, tapi lambat. Ini kerana lambat mendapat kelulusan daripada lembaga penapis filem. Jadi 10 hari lepas hari baru keluar. Nampak? Jadi bila kita buat gitu ada maksud. Maknanya video klip janganlah guna orang puang tunjuk aurat. Nak buat video klip pun. Nak buat video klip boleh, nak buat pelakon filem boleh, jangan benda-benda yang haram. Faham? Tak perlu. Mu nak buat jenaka ke kenapa ke, tak ada masalah. Gunakan benda-benda yang tidak haram. Nak guna orang biar dia tutup aurat. Kerana kita tengok banyak sangat video-video klip pendek yang tidak mematuhi peraturan syarak. Tu kita buat. Biar mikir tak. Walaupun tidak ada orang puang, orang tengok juga. Faham? Walaupun tak ada benda maksiat, orang tengok juga. Berpuluh-puluh ribu juga orang tengok.
Jadi nak khabar filem itu tidak salah. Kereta tu tidak laju dalam 150 je masa lalu tu. Vespa yang terbalik tu pasal dia tak pabuh tokak. Kita letak kayu je gitu. Kayu buruk letak gitu, letak tali. Tukang tarik tali seorang duduk belakang, tarik tali botol terbalik Faham? Hollywood mu tahu apa. Tu cerita sungguhnya. Lepas tu di belakang ada kru stuntman. Stuntman tu bukan dia tukang lompat tinggi, tukang tarik tali stuntman. Faham? Dan nak khabar di sini bahawasanya mu kaya, mu beli Ferrari tak ada masalah. Jangan tipu orang, jangan makan harta benda orang, dan jangan sombong dengan Allah. Alhamdulillah tuang punya Ferrari, seorang yang suka kepada kuliah-kuliah agama. Tak payah sebut nama. Faham? Jadi Allah beri dia kemewahan, boleh beli kereta 1.4 juta, tapi dia lupa dah Allah. Dah cakap hadis, share Facebook atau hadis, post hadis. Yang kita ni baru pakai wajah ni sombong apa? Itu moral of the story, you know. Tak laju pun 150 je buat rung gitu je. Dan dia bukan terbalik kena angin saja, dia buat saja nak buat jenaka. Tu saja. Duit tu bukan upah benda. Kerana tengok motor dia rosak, jadi bagi duit. Walaupun kita tak salah, bukan salah bila kita bawa kereta motor terbalik. Tak salah, faham? Tapi biarlah berhenti juga. Tu saja. Soalan seterusnya, bagaimana cara nak mengajak jiran yang tidak suka pada majlis ilmu kalau dia ajak setiap kali ada pengajian? Jawabnya, masing-masinglah kita tengok keadaan jiran kita tu sendiri. Ada jiran yang jenis dengar saja, kita sembang, kita tazkirah, tapi dia tidak ikut. Ada jenis yang tak boleh tegur dan sebagainya. Jadi kena tengok keadaan jiran tu sendiri. Jadi kita baik dengan dia, dengan gurau, dengan jenaka dan sebagainya, insya-Allah jangan berputus asa. Allah tak tanya kenapa kamu tak berjaya, Allah tanya kamu suruh ke tak. Jadi jangan putus asa. Adik kakak kita ramai lagi yang tidak ada ilmu, suruh dia pergi dengan jalan gurau. Dan jangan kita paksa-paksa orang. Jangan paksa orang. Saya pergi ke Pulau Pinang, masuk dalam satu shopping komplek. Ada 2-3 orang fan perempuan yang free hair dengan pakaiannya mendedahkan aurat, tetapi dia kabur, dia fan. Dia dengar kuliah-kuliah. Alhamdulillah, walaupun rambut tak tutup, sekurang-kurangnya dia dengar tentang kewajipan solat 5 waktu. Walaupun dia pakai seluar ketat lagi, tak pakai longgar lagi, sekurang-kurangnya dia jaga akidah. Jadi benda-benda ni kita kena serapkan dalam teknik dakwah sekarang. Jangan kita keras. Keras boleh sekejap-sekejap. Bukan gitu. Nabi pun dia keras, lepas tu lembut. Keras, lembut. Jangan lembut semua. Dalam keluarga kita, Allah buat ayah mak lembut, ayah keras. Tahu tak? Ni ayah lembut pada mak. Macam mak kan, anak maghrib tu duduk main lagi basikal bawah mak. Mak kata, "Mak, maghrib dah, naiklah mandi." Dah dah hak. Ayah, "Mama, naik ngemut basikal naik tahu mak." Faham tak? Betul tak? Comel dah. Ada lembut, ada keras. Soalan seterusnya, bolehkah non-Muslim masuk dalam sejid surah mendengar ceramah tentang Islam? Masalah masuk dalam masjid, pendapat yang muktamad di sisi mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, selain pada masjid suci umat Islam yang 3, contohnya masjid kita ni di Perak ni, surah di Kuala Kangsar ni, orang kafir nak naik, nak dengar kuliah, boleh ke tak? Boleh. 2 syarat. Pertama, diizin oleh penjaga, iaitu orang Islam. Faham tak? Yang kedua, dia menjaga adab-adab menghormati masjid. Itu jawapan dia. Soalan seterusnya, saya nak tanya, macam mana kita nak pujuk ayah yang lalai dengan arak dan judi? Isteri yang selalu salah sangka dan suka marah-marah. Ayah dia suka minum arak dan berjudi.
Oi, payah penyakit ni. Memang payah. Tapi jangan putus asa. Jangan putus asa. Ubah cakap banyak, tak jadi cakap pendek-pendek. Cakap kita tengking tak boleh orang tua. Dia tak malu dengan anak, suruh cari orang yang dia malu. Abang dia, pak saudara dia, kadang-kadang majikan dia, rakan pejabat dia, jangan putus asa. Bos pejabat dia, pengarah ke apa ke, kalau dia kerja company, rakan-rakan sekerja dia, nasihat dia, dan isteri atau ibu dia kalau ada lagi, baca Yasin, tiup dalam air, niat lembutkan hati supaya kembali ke pangkal jalan. Imam Qurtubi ajar suruh buat gitu. Hak jenis kerah kepala, hak jenis degil kepada perkara-perkara akhirat ni. Baca Yasin tiup di air. Niat nak lembut. Biar ada juga usaha gitu. Solat hajat atau doa setiap kali lepas mayang. Ya Allah, ya Tuhanku, bukalah pintu hati bapaku agar kembali ke pangkal jalan. Kalau tidak hari ini, tahun depan Tuhan buka. Kalau tidak tahun depan tu Allah Maha berkehendak. Apa saja yang dia nak buat, dia buat. Kita yakin gitu sudah. Kemudian bini suka salah sangka dan marah-marah. Ni perempuan jenis gini. Ramai sebenarnya perempuan yang jenis molek sekejap, tak molek. Molek sekejap, tak molek. Betul tak? Kalau ni lagi ganah atau mesej. Kita duduk buat kerja di pejabat, dia atau mesej. Kita baca mesej, berdesing telinga. Betul tak? Kita pun hantar dia, mama kurang hajar, biadab dengan suami, tak hormat suami, nangis pula rumah. Sekarang molek pula. Molek 2 hari. Dak minggu depan buat pula. Jadi gitulah orang perempuan. Kita kena sabar. Sebab apa bila kita kahwin dengan perempuan, sebenarnya kita mencari masalah. Faham? Maka terimalah hakikat orang perempuan adalah masalah kepada kita. Betul tak? Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut, itu maknanya aku terimalah mulai daripada sekarang seorang wanita yang akan duduk dalam rumah aku, yang akan beleter, yang akan juri duit aku malam-malam, yang akan janji macam-macam tapi tak buat, yang kerjanya suka sangat pergi shopping dan jalan situ sini tapi malah nak masak. Banyak hal tak? Terima sajalah. Kita orang laki-laki, kita pemimpin. Itulah penyakit perempuan. Maka orang perempuan tak boleh duduk seorang. Bila dia muda, duduk dengan mak ayah dia, jaga dia. Bila dia telah dewasa, dia berkahwin, suami jaga dia pula, untuk sentiasa beri bimbingan dan pimpinan kepada dia. Nak molek, tak molek. Hak nampak mata 2 T pun jangan main. Nak moleknya cekek tok lelaki, cabut serban-serban. Faham tak? Jenis orang puang. Kita tanya gitu. Bini ustaz, lawan ustaz, cekek ustaz, jelek tak? Nampak? Jangan main. Bukan kata bini driver pebek sapu je. Jenis perempuan gitu. Bukan nak kata orang puang tu. Tidak. Tapi dia molek kejap, tak molek. Molek kejap, tak molek. Jarang hak molek sokmo. Dia kata bini saya tak pernah tak molek ustaz. Tak pernah lawang, dengar, tak berahi jalan, tak suka piti, tak suka tu, tak semua molek belaka. Bini mu lelaki tu. Kalau perempuan dia mesti banyak songeng begitu gini. Terimalah. Kita pemimpin kan. Apakah hukum imam baca doa tolak bala tangan dikalih ke bawah? Apakah berdosa perempuan yang dipaksa melacur? Tok imam baca doa tolak bala pusing tangan gini. Mula gini doa, pusing gini. Lama dah ni duk balah kan. Siapa ke dak bertegur siapa? Ngaji tak boh. Dah ada duk balah kedai kopi. Balah dalam Facebook. Tidak ada sebarang hadis bila baca doa suruh pusing tangan belakang gini, melainkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya, hadis solat istisqa, hadis solat minta hujan, Nabi pusing tangan. Maka siapa yang sampai kepada nak meminta Allah jauhkan pada bala, dia pergi pusing tangannya, maka jangan kita marah, kerana ada ulama yang mengkiaskan pusing tangan ini dengan hadis solat minta hujan. Siapa yang tak pusing, biasa saja, sampai kat bala pun buat gini juga, hukumnya sah dah.
Itu juga setengah pandangan ulama, kerana dua-dua ni ada sandaran belaka, dua-dua betul belaka. Hak baloh bodoh bin Bahlul. Faham? Kemudian pula orang perempuan dipaksa melacur. Allah firman dalam Quran, faman yaqtur ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Barang siapa yang masuk dalam sempadan tidak ada pilihan dan dia bimbang kepada kematian atau mudarat nyawa ataupun anggota badannya, bukan dengan sengaja nak buat perkara dosa tu, maka fala isma alaih, tidak berdosa. Dia ni perempuan mari orang bubur pisah tekak disuruh berzina. Kalau dia berzina tidak dibunuh, kalau tak berzina bunuh. Bermakna ada pilihan, tak ada pilihan melainkan berzina, maka fala isma alaih, tiada dosa. Dia ni ditangkap, diperdayakan oleh boyfriend dia buat pergi ke Kuala Lumpur, kurung dalam bilik hotel, dipaksa melacur. Tengok dulu ada tak jalan dia keluar. Ada, tapi dia saja tak keluar, maka haram, berdosa besar. Dia tak ada jalan keluar, kalau dia keluar mati dia, maka tidak berdosa. Faham? Soalan seterusnya, tolak hukum dalam Quran wanita dikira kafir. Adakah wanita Islam yang tidak tutup aurat dikira kafir kerana tolak hukum aurat yang terdapat dalam Quran? Baik. Masalah apa saja kewajipan, sama ada kewajipan semayang, zakat, puasa, haji, hudud, kisah, diat, tutup aurat, berbuat baik pada ibu bapa, semua wajib. Maka siapa yang tidak buat, tidak kafir. Orang yang tidak semayang, tidak kafir. Orang yang tidak puasa, tidak kafir. Orang yang kafir ialah orang mengatakan semayang tidak wajib. Jadi mamak rempik yang tidak semayang, suka lala dengan main motor, dia tak semayang asal, tak semayang garik, kafir ke tak? Ulama jawab tidak, dia mukmin tetapi asi, derhaka. Melainkan golongan-golongan yang kata semayang tidak wajib, itu baru kafir murtad. Ada setengah golongan lain dipanggil puak ilmu semayang niat. Semayang tak wajib, pakai niat saja, niat kepala otak dia. Faham tak? Nabi pun bangun semayang, tak larat semayang duduk, dia main semayang niat. Nah, maka semayang puak, semayang niat ni batal Islam dia, bukan kerana tidak semayang, tetapi dia kata semayang tidak wajib. Sebab tu masalah aurat, siapa yang tidak tutup aurat, orang puang tidak kafir. Tak ada ulama kata kafir. Faham? Dia hanya berdosa kerana tak buat perintah. Tapi kalau dia kata kita tidak wajib tutup aurat, maka dia telah melanggar perkara yang telah wajib dengan ijma'. Faham tak? Man halla ma haruma bi ijma'in faqad kafar. Barang siapa ahalla, menghalalkan perkara yang wajib, perkara yang haram dengan ijma', maka dia telah pun rosak akidahnya. Tak boleh buat gitu. Jadi tak tutup aurat tidak kafir. Tak ada ulama kata kafir, dia hanya berdosa saja, tidak tutup aurat. Tak terasa kata tak akan tudung, telanjang tak kafir lagi. Faham? Telanjang daripada Balai Raya balik ke Sejid, telanjang, tak ada masalah. Kafir tak? Tak. Tapi orang panggil berdosa kerana menayangkan auratnya kepada orang ramai. Tak. Jadi golongan kafir ni lain. Golongan-golongan yang tulis dalam Facebook, tulis dalam surat khabar bahawasanya sekarang sudah tidak wajib menutup aurat, tidak wajib pakai tudung, tutup rambut dan sebagainya. Waktu golongan-golongan kafir, laknatullah. Soalan seterusnya, saya nak pergi kursus dengan tunang berdua saja, adakah haram ke tidak? Mohon penjelasan. Tak kira lah mu nak pergi kursus ke, mu nak pergi mana-mana, sekiranya maknanya berduaan yang membawa kepada boleh buat perkara maksiat, maka tidak boleh. Tapi kalau berduaan yang maknanya tidak fitnah dan ada orang ramai, tidak haram. Contohnya dia nak minum air dengan awet kasih dia, dia pergi minum air di kedai kat orang ramai. Faham? Meja lek ni orang puang, dia duduk lek ni. Lek ni orang lain pula, situ belum lagi haram. Setakat minum air. Tapi kalau dia minum air tu kat ada orang bawa pokok getah, sunyi dari pandangan orang, sudah dosa kecil di situ. Jadi syadduz zara'i,
maka hak dekat-dekat walaupun dekat orang sebaiknya kita jauhkan. Jadi bukan Islam melarang sungguh, melarang betul-betul laki-laki berjumpa dengan perempuan biar tepat orang ramai. Tak. Jadi kalau naik kereta nak bersama-sama, kalau kereta boleh tahan, kalau motor bahaya. Motor ni duduk belakang. Nak duduk tu pegang lalu dah. Kena motor jenis congek kat belakang. Nak mak puan pak ke depan selalu dah. Kerek beri. Beri. Dan oleh siapa depan jabat agama nak ngau. Akak gitu. Faham tak? Belegok letak. Tapi kalau motor tu jauh tak apa. Seat dia 80 kaki. Mak puan belakang duduk. Tak apa. Nak. Soalan seterusnya. Sah tak orang bisu bang? Boleh tahan orang Kuala Kangsar. Dia kata sah tak orang bisu azan? Dia nak azan, warna orang bisu. Bunyi gitu. Berat mu ni. Sah tak orang bisu jadi imam? Sah jikalau makmum bisu. Makmum bisu tok imam bisu. Kampung tu bisu belaka. Nah, tak apa. Bila masjid kami wirid kuat sebelum azan, apakah hukumnya? Hukumnya haram, tapi sebaiknya yang sunnah itu kuat. Kerana azan ni al-i'lam bidukhulil waqti, pemberitahuan dengan masuk waktu semayang, maka biar kuat. Maka segala bacaan-bacaan sebelum azan bukan sunnah, tapi harus pada syarak. Orang pernah bertanya kepada ulama, di antaranya Al-Marhum Syekh Atiyah Saqar. Dia jawab dalam kitab dia Ahsanil Kalam, apa hukumnya baca a'udzubillah atau berselawat sebelum memulakan azan? Dia kata bukan sunnah tetapi harus, dan jangan baca kuat. Nah, slow dah lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Betul. Nah, pasal hak tak bang tu, hak tu sunnah, hak tu kuat. Macam kita kata hadirin jemaah sekalian, hendaklah kamu diam, jangan berkata-kata ketika khatib membaca khutbah. Hak tu juga bid'ah yang harus, tetapi janganlah kuat. Tidak ada nasuh kata gitu. Tapi kalau nak kata tak salah, kerana ada fuqaha yang membenarkan. Tapi yang terbaliknya kita ni, khutbah itu perlahan, peringatan itu kuat. Peringatan itu bukan daripada hadis lah. Pandangan ulama patut perlahan lah. Hadirin sekalian, diam dan dengar betul-betul apa yang dibacakan di dalam khutbah. Betul. Nah, ni dak. Hadirin jemaah sekalian. Jatuh dua kaki rebau jatuh. Jangan kamu berkata-kata. Ketika khatib membaca khutbah. Kerana yang demikian itu dilarang. Kuatnya. Perlahan sudahlah. Faham? Tapi khatib naik slow pula. Ittaqullah. Nah. Hadirin sekalian, pakailah topi keledar. Hak tu perlahan. Hak sunnah tu kuat. Nah, khatib tu kuat. Nah, hadirin jemaah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian, takut kepada Allah. Hari ini mimbar Jumaat memberi pesanan, mana-mana daripada orang yang tidak mau memberi kemenangan kepada Islam di dalam negara kita, maka wajiblah kita tentang dengan air mata darah, ringgit, harta dan tenaga kita. Aqulu qawli hadza. Faham? Comel, pendek je. Betul tak? Ni panjang berjela-jela tu imam gini ya. Kawan saya solat secara duduk tapi dia boleh berdiri, dan tetapi dia tak boleh sujud dan rokok, adakah sah solat? Berdiri boleh tapi pergi semayang duduk tak sah. Dia tak boleh rokok, tak payah rokok, semayang berdiri. Mana rokok macam biasa, patah pinggang dia. Tunduk sikit boleh, tunduk sikit sudah memadai.
Ni tak boleh berdiri pergi sembahyang duduk. Tak sah. Apa yang boleh tidak gugur. Yang tak boleh hak tu gugur. Tak boleh berdiri. Kalau berdiri patah pedang baru boleh duduk. Kalau berdiri muntah darah baru boleh duduk. Kalau berdiri terberak baru boleh duduk. Kalau berdiri jatuh dalam sungai baru boleh duduk. Kalau berdiri rimah nampak dia jerebah bahan pada kita baru boleh sembahyang duduk. Yang seterusnya, apa hukum bila saya berniaga barang yang ada harga tapi beli dengan harga murah? Contoh beli Vespa 100 tapi jual 5,000. Adakah dikira riba? Dia beli Vespa RM100, lepas tu dia jual 5,000. Jawabnya, barang yang telah ditetapkan harga oleh pemerintah tak boleh lebih. Umpamanya minyak RM1.80, maka tak boleh jual lebih. Faham? Ataupun katakan gula RM2, tak boleh jual lebih. Barang yang kedua, barang yang keperluan orang tapi tidak ditetapkan harga oleh pemerintah, maka tengok kalau maknanya tambang kita lebih, kita lebihkan akan jualan kita. Barang yang ketiga, barang bukan penting untuk manusia, macam Vespa. Kalau kita tak beli Vespa demang, kita tak naik Vespa, kita beli motor lain boleh tak? Boleh, semata-mata hobi. Bila hobi kau pandamu nak beli berapa-berapa pun, macam mata cicing. Kita beli di Burma RM1 sebutir, balik sini orang tu beli 1,000. Kau pandai dia, siapa suruh dia nak beli 1,000? Nak? Jadi kalau beli Vespa 100 hak bawa buruk bawa rumah orang, takkan jual 5,000, mesti dibaiki dulu tak? Order ni dengan starter dengan tu, burung layang sekor duduk tamagak depan. Tak? Exhaust pula tubik naik, tubik metal naik ke atas kepala exhaust. Tak? Belakang ada tiang api pula, lampu cermin pula ni. 15 macam ke ekor merok. Nak? Habis 5, 3, 4 ribu, ambil untung 1,000. Tak ada masalah waktu tu. Pasal kalau tak beli pun tak apa. Neh? Adik saya baru dapat baby. Baru first baby. Ada yang cakap kena tanam uri dengan paku. Betul ke? Sila beri penjelasan. Kalau sudi datanglah rumah saya. Dia kata kalau beranak uri tu nak tanam kena letak paku. Betul ke tak? Betul lah. Kawanmu sudah tidak betul. Faham tak? Siapa ajar mu letak paku, mujur dia suruh letak paku. Kalau dia kena letak gearbox lori, balik awal gitu. Tak ke susah nak tanam uri? Nak? Jadi orang Melayu ni terikut-ikut sangat. Tanam molek-molek lah. Basuh tanam molek-molek. Berapa ribu berpaku pula? Neh? Percayaan macam karut gini kita nak buang. Duk percaya. Neh? Pukul gambar 3 orang, mati seorang. Bodoh. Dia nak pukul gambar 3 orang. Tak boleh 3 orang. Mati seorang lagi. Dia nak buat ke mana? Jadi pak tak ada orang. Tok tengah tidur, erek. Erek dengan selimut waktu beg luar, jadi pak. Lepas pukul tok mati. Bodoh punya Melayu. Soalan seterusnya, sabda Nabi telah aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, tidak akan tersesat selamanya selagi kamu berpegang teguh pada 2-nya. Itu Quran dan Sunnah. Tetapi setengah ustaz mengatakan Quran dan hadis Nabi, yang manakah betulnya? Dua-dua betul. Kerana ada 3 riwayat sebenarnya. Ada yang membacakan dengan wasunnatan nabiyyi. Dan ada yang bacakan dengan wasunnati, dengan sunnah aku. Sunnah aku, sunnah nabinya juga. Apakah hukum hanya membaca terjemahan Quran dalam bahasa Melayu saja sebabkan tidak tahu membaca Quran? Jawabnya sunat kita baca Quran. Duduk saja itu biar pandai baca Quran. Tapi orang yang tidak pandai baca Quran tidak berdosa, melainkan dia tidak pandai bacaan yang wajib dalam sembahyang, iaitu surah Al-Fatihah. Siapa tidak pandai baca Fatihah, dia tidak berdosa. Dia wajib kena pergi belajar. Tapi dia tak pergi belajar dan dia tak pandai baca Fatihah, maka dia berdosa kepada Allah. Allah tak wajibkan 114 surah dalam Quran, hanya 1 surah wajib kita belajar. 7 ayat saja tak? Surah Al-Fatihah. Biar pandai Fatihah, biar pandai mengucap 2 kalimah syahadah, dan biar boleh azan. Nampak? Tak banyak. Tak wajib jadi ustaz, kita tak wajib jadi ulama, tapi biarlah pandai azan. Ni azan pun tak pandai. Doa apa benda ni, doa keluar daripada tandas pun tak pandai. Doa masuk jambang pun tak pandai. Doa buka puasa pun tak pandai juga.
Kereta maybe. Nah, maknanya lalanya kita kepada Allah. Nah, apakah hukum menerima komisen? Adakah halal atau haram? Jawabnya, jikalau pekerjaan kita itu halal dan dihalalkan oleh majikan atau pihak yang memberi kita komisen, hukumnya halal. Contohnya orang suruh kita ni cari pembeli, dan bila kita dapat pembeli dibayar komisen kepada kita, halal, tak ada masalah. Komisen ni nama saja. Macam orang buat kerja tu lah. Kita duduk kerja pejabat-pejabat tu bayar gaji tu macam komisen juga, upah buat kerja. Apakah beza infak dan zakat, Ustaz? Infak maknanya berbelanja, dia umum. Zakat maknanya yang wajib di atas kita. Ada kala belanja kita sunat, macam malam tadi. Tadi kita beri dalam tong, orang kutip dia tak? Infak juga, fi sabilillah, tapi itu sunat. Zakat juga infak, tetapi wajib. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya lebih kurang soalan. Apa hukum jamming lagu hardcore tapi saya semayang 5 waktu? Ini orang-orang muda jamming lagu hardcore ni lagu hok goyang kepala tu tak? Gagung. Maka muzik ini adalah dibenarkan dalam Islam, tetapi bukan untuk membanyakkan muzik. Dia hanyalah seperti sukan untuk merehat dan mengeluarkan peluh. Daripada kita jemu duk hadap ibadat sama-sama, dibenarkan berhibur, dibenarkan dengar nyanyian dan pukulan mainan. Dibenarkan kita makan angin. Banyak indahnya Islam ni. Boleh kita melancong ke luar negara. Tak? Tapi kebanyakan kali muzik keras begini, dia jadi mengaruh budak-budak. Dia ada benda-benda sampingan, masuk dengan pay kuda, masuk dengan Upjong, masuk dengan Johnny Walker, masuk dengan Special Brew bau sedap. Nak benda ni hit banger. Kalau minum air teh tarik tak nak hit banger. Nampak tak? Kau kurang Johnny Walker hok botol cekek tu. Jadi kalaulah dia jaga semayang, alhamdulillah. Kerana kita pernah jumpa beberapa orang. Seorang di Kuala Lumpur, dia ni memang thrash metal fanatic fan. Semua lagu-lagu thrash metal belaka. Tapi bila dia berjumpa dengan kita, dia cakap, ditanya soalan-soalan agama. Hak tu yang kita tertarik tu. Soalan masalah duduk tahiyat, soalan masalah kunut, soalan masalah apa benda ni, puasa sunat. Ditutup dengan jaket gitu. Jadi bila kita kata benda apa tutup gitu, dia takut nampak gambar korok noh tak ada. Dia pakai baju gambar korok kering. Jawabnya, alhamdulillah awak jaga semayang. Tapi ingatlah, hidup kita ni bukan sebenarnya untuk hiburan. Hiburan itu kontrol lah. Kalau boleh jangan sampai kita terikut-ikut budaya sampai tukar baju dan sebagainya. Sikit-sikit sudah. Dan kita jaga semayang kita. Kita nak kerak muzik orang tak boleh. Kita nak kerak hobi orang tak boleh. Anak kita tak ikut kita. Jadi bagi yang mana hak ni mak reggae, ni mak blues, ni mak hip hop, jaga semayang, jaga akidah. Biar ada juga sedikit masa untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu. Jangan duduk goyang kepala sokmo. Cuma lagu-lagu underground metal trash, tengok sikit lirik. Kadang-kadang lirik itu memuja arak, haram kita mainkan. Kalau lirik itu memuja perempuan, haram kita mainkan. Kadang-kadang lagu lirik itu menolak, menafikan agama ketuhanan. Hak tu kena pandai. Macam orang beli baju bandar. Nak beli baju bandar, kena pandai bahasa Inggeris. Banyak orang budak-budak pakai baju bandar syarikat Arab, tapi dia tak boleh baca, haram dia pakai, dia promote Arab. Ada banyak budak-budak pakai atas belakang gambar persatuan gereja, tapi dia tengok gambar lawa, gambar daun apa semua, padahal persatuan gereja. Dia tak pandai bahasa orang putih. Dia tengok lawa, pong ada emboss lawa, beli baju bandar. Haram dia mempromotkan agama lain. Nampak? Jadi biarlah kita tahu
Sebelum nak tahu lirik-lirik nak lagu ni, lirik gini, walaupun kita minat, walaupun heavy metal tu kita sedarah sedaging dah, tapi lirik punya pasal aku lebih kasih pada agama. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, saya memiliki sebidang tanah lot bersebelahan dengan kuil. Apa pendapat Ustaz yang saya memiliki sebuah rumah tanah tersebut akan sendiri tidak memiliki kesihatan yang baik. Sebelah tanah dia ada tempat ibadat agama lain, dan sebelah ni dia buat rumah. Tak ada masalah. Faham? Jangan pergi buat rumah atas kuil sudahlah. Jadi balah dengan orang pula. Cuma kalau kita ni duduk sebelah kuil, biasanya bunyi loceng dan sebagainya, tidak selesa. Tu hak kita. Orang dulu-dulu dia cari nak buat rumah, dia cari dekat dengan rumah orang alim, ada orang ngajar. Orang ceritalah dulu-dulu. Bila memang ada tok guru duduk situ, habis orang mari duduk situ dak. Senang nak belajar, nak dengar. Orang lain ni dak, nak dekat dengan sekolah, dengar ke klinik. Nampak? Kemudahan. Ada sebeng beres. Kalau dekat dengan surau, kena balik tak jadi sewa. Mari Malang, kenang dah comel rumah ni. 250 murah bah. Mari Malang. Rupanya sebelah surau tak jadi, duduk kat lain pula. Takut orang kacau dia bangun subuh. Soalan seterusnya, apa pandangan tentang gejala murtad sekarang? Masalah seorang saudara Brian yang murtad kerana dimalukan disebabkan punya anak luar nikah. Sebab itulah kadang-kadang kita bila berlaku satu-satu perkara, umpamanya perzinaan dan sebagainya, kita suka sangat. Kita suka tu sebab orang tu sudah buat salah. Sedangkan masyarakat tidak ambil penglibatan secara langsung untuk membaiki masyarakat. Waktu kelemahan masyarakat Melayu kita. Kisahnya saat ni lah. Sebab hati kita, bila orang cerita hak baik, kita tak suka. Kita cerita hak tak molek, orang suka. Kalau orang mari rumah kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa hal? Lama tak tengok Pak Mak. Ni nak khabar ni, kenal tak? Pak Wen tu, duduk ujung kapur, kenal lah. Dah apa pula? Pak Wen tu, pagi-pagi dia bangun tidur. Lepas tu, dia mandi lah lepas dia bangun. Lepas dia mandi, dia pakai baju, pakai seluar. Lepas tu, dia start motor. Dah lepas start motor, dia pergi norang kita. Dah mau nak cerita benda ni, nak cerita kisah Pak Mak lah. Orang tak mau dengar gitu. Pasal cerita tu tidak ada kejahatan. Faham tak? Orang nak dengar, Tok Imam kena tangkap basah dengan janda. Oh tak baik-baik. Dua mana? Baik. Cerita. Mau dengar mana ni? Tu baru tak. Itulah masyarakat Melayu. Sebab itulah bila orang betul lah perkara judi itu haram dan sebagainya. Tapi bila berlaku kita seronok untuk hantam dia. Itu sikap kita. Ni environmentnya kita besar daripada ibu bapa kita yang memang bersikap gitu juga. Kita bukan seronok nak tolong baiki dan tolong dia, kita seronok pasal dia buat ketelanjuran tu. Yang kita tak seronoknya anak beranak kita. Jadi benda-benda lain murtad memang berlaku sekarang. Kita tak boleh duka cita, mesti kita kena duka cita kerana kita mesti cemburu dalam agama Islam. Sekarang orang duk hina Nabi, buat macam-macam filem dan sebagainya. Kita nak larang tak boleh, kita hanya protes. Cuma kita yakin Islam ini agama Allah. Tak ada orang boleh jatuhkannya. Mu nak buat filem ke, mu nak buat apa ke, jatuh tak Islam? Tidak akan jatuh. Faham? Yang menentang Islam akan jatuh. Hak tu keyakinan kita. Kenapa mereka hina Islam sekarang? Kejap Belanda, kejap Perancis, kejap Belgium, kejap Amerika. Sebab orang-orang Kristian sedang masuk Islam di Amerika dan Eropah dengan keadaan peratusan yang begitu mendadak. Nampak? Jadi sakit hati. Padri masuk Islam, kardinal masuk Islam. Ahli sokang harga 300 juta dolar main bola kanjang, boleh pusing atas jari bola kanjang. Masuk Islam.
Pemain bola harga ratus-ratus juta masuk Islam. Korporat masuk Islam. Ramai sangat sekarang di Eropah. Negeri yang baru ni 2 tahun lepas buat katuh ini Islam, Belanda, sudah ramai yang masuk Islam. Lagi pening Mak Saleh dia ni. Nak batu jadi pendek akal, buat filem ah kondeng Islam, kondeng Nabi. Nak tak akan jatuh, nama Nabi tetap akan disebut semayang azan subuh, azan zuhur seluruh dunia. Betul tak? Soalan seterusnya, boleh 15 minit lagi? Boleh lah. Apa hukum orang yang tolak hukum Allah menjadi imam solat? Tok Qadi yang menikahkan pengantin, sembelih binatang korban dan sebagainya melibatkan amalan yang lain. Ni soalan cari baloh belaka ni. Baik. Orang yang tolak hukum Islam ni lagu mana? Biar kita faham baik. Bila kita kata hukum ini wajib, dia menafikan kewajipan. Itu orang yang tolak hukum Islam. Umpamanya dia kata semayang tidak wajib, atau undang-undang hudud ini zalim, atau tidak patut dilaksanakan. Hak ni sudah jelas, orang ini sudah batal Islamnya. Jadi kita jangan sampai terjadi fitnah. Orang yang bersama dengan golongan yang tidak mau melaksanakan Islam belum lagi murtad. Cuma ayat kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu menolong orang-orang yang zalim. Siapa yang Allah beri kuasa, dia tak nak tegakkan Islam dalam kuasa yang dia ada, maka dia zalim. Siapa yang bersama dengan orang zalim, maka dia juga akan diazab dalam api neraka. Suatu hadis, sayakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun faman dakhala alaihim fasaddaqa bikazibihim wa aana ala zulmihim falaisa minni walastu minhu walam yarid ala haudi au kama qala. Akan datang, Nabi kata, selepas pada zaman aku ada pemerintah yang berkuasa, tetapi mereka melakukan pembohongan, cakap bohong dan melakukan kezoliman. Apa zolim? Tindah rakyat, tipu rakyat, tidak melaksanakan undang-undang Quran dalam negara. Maka siapa yang pergi kepada pemerintah seperti ini, fasaddaqa bikazibihim, mengiyakan pembohongan mereka, wa aana ala zulmihim, tolong mereka buat zalim, maka falai ini dia bukan daripada kalangan aku. Walastu minhu, aku bukan nabi dia. Maknanya dia tidak dapat syafaat aku. Walam yarid ala haudi, dia tidak akan dapat minum dalam telaga kausarku. Dalam kitab Muwatta Imam Malik bab wudu ada sebut lagi, sebahagian umat Islam di mahsyar, maka Nabi kenal bekas mayang, gurrah muhajjalun, tetapi tak dibenar minum di kolam kausar kerana tidak melaksanakan apa yang Nabi pesan sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hak ni kita bimbang. Faham? Jadi siapa yang mengatakan kalimah Islam itu kuno ataupun menghina Islam, orang ini yang tak boleh jadi imam semayang. Kemudian juru nikah pun fasid juga, maka balik kepada ayah yang fasid, lebih sah daripada yang juru nikah yang fasid. Jadi kita kena berhati-hati dalam perkara ini. Nah, yang terang-terang juru nikah kata Islam ini tak molek, tak ada juru nikah kata gitu. Yang adanya juru imam semayang, imam sejid, ustaz, tok qadi, tok peti, juru nikah yang mereka ini tahu Islam itu benar,
tapi berdiam diri kerana nak mengharapkan gaji bulanan mereka. Kalau gini hukumnya masih sah, tak ada masalah lagi. Yang terang-terang cakap, dia kata Islam kondai tak molek lah. Huduk ni kalau buat huduk tangan habis putus. Tak ada orang tangan belah kiri, tak ada orang tak ada tangan belah kiri. Hina Islam gitu. Maka kalau dia sembelih tak boleh makan tu. Tu baru tak boleh makan. Biar dia makan sekor. Soalan seterusnya. Kita ada 9 minit 11 saat. Azan dan iqamah sunatkah baca surah Al-Qadar? Tidak sunat. Dah kalau baca, jangan baca kuat. Dan jangan kita i'tikad perbuatan itu sunnah. Cuma kita mengambil berkat sahaja. Faham? Tahnik bila siapa? Betulkah sebelum mengopek? Tahnik ni orang Melayu panggil benda belah mulut. Arak tahnik sunnah Nabi. Zaman sahabat, anak sahabat lahir, Nabi belah mulut. Zaman Rasulullah telah wafat, orang pergi bawa anak kepada sahabat. Zaman kita sahabat sudah tak ada, carilah orang-orang soleh. Tahnik ni bukan maknanya tok guru, orang soleh. Walaupun dia kerja pejabat, walaupun dia kerja sendiri, walaupun dia tukang kebun sekolah, walaupun dia kerja orang getah, tapi dia orang soleh, maka afdal dia tahnik budak. Faham tak? Orang soleh ni apa? Orang baik, jaga sembahyang, tak tipu orang, tidak menyokong pemerintah yang zalim. Tidak marah pada benda-benda agama, walaupun dia tidak pandai, tidak ustaz, walaupun dia pakai seluar selek, baju kemeja, tapi dia orang soleh, tak makan harta orang, tak tipu orang, tidak suka mengupak orang. Orang soleh lah tu. Sunat juga tahnik budak. Jadi nak tahnik budak kena tengok atik, jangan ikut nak Allah. Faham? Allah kena kerja kekek dia awal. Betulkah sebelum mengopek? Hari pertama lahir boleh. Nak buat hari diletakkan nama hari ke-7 pun boleh. Yang afdal hari pertama. Dah masa besar ada satu soalan. Dia kata, saya dulu masa kecil saya tanya mak saya dak buat tahnik. Boleh dak tahnik saya sekarang? Besar dah. Umur kat 30. Boleh nak tahnik tapi dak khema lah. Sepoket RZ. Akikah lebih afdal buat di Malaysia atau negara miskin seperti Myanmar, Kemboja, Palestin? Perlukah buat kenduri? Afdal hari pertama atau ke-7 beri nama budak? Ni duduk balah kau ni, lemah lah kita umat Islam. Orang kafir duduk serang negara Islam, Syria, ceknya kita duduk balah bak ngekoh. Di Malaysia ke Kemboja? Malaysia ke Kemboja? Berat tu. Jawabnya boleh belaka. Kita nak akikah di sini pun boleh, korban di sini, bagi makan orang miskin di Malaysia. Faham? Dan kalau kita nak baik akikah, nak wakilkan orang korban di Kemboja pun boleh. Di Kemboja orang miskin ramai, orang Islam. Sekarang ini Hang Sen, Kapi Buddha, dia yang jadi Perdana Menteri Kemboja. Cuma tidak macam zaman Si Hanok, zaman Pol Pot dulu. Tak, maknanya menentang agama. Hang Sen ini dia tak menentang agama, dia benarkan buat madrasah sekarang, benarkan baiki masjid. Tak, bagus dah. Tapi kita orang Islam di sini yang makan senang, minum senang, tak peduli langsung dengan yang dekat. Kemboja ni dekat dengan daripada Bangkok. Nah, Bangkok 3 jam baru sampai. Dia 1 jam setengah sampai dah. Dekat sangat dengan kita sebenarnya kalau kita tengok pada peta. Mereka sangat dhaif. Jadi molek juga korban di sana. Korban di negara miskin, wakil berkorban dan mereka makanlah daging. Tak ada masalah. Soalan seterusnya, afdal letak nama hari berapa? Sebagaimana disebut di dalam satu hadis, wa yusamma yauma sabihi, dan diletak nama budak pada hari ke-7 dia lahir. Letak nama, ambil anak tu letak atas riba. Baca bismillah, alhamdulillah, selawat Nabi, dan bacalah apa-apa zikir yang kita nak. Aku pernamakan kamu sebagai Sepolan bin Sepolan. Dan baca doa minta kebaikan untuk budak. Kita buat dak itu letak nama anak. Dak di jabat daftaran. Nama apa? Nama Doloh. Nama apa?
nama hitam, gitu je. Nah, ayah tu bukan mak. Kerana ayah lah yang mempunyai hak meletak nama anak. Nah, dah kalau bini kita suggest nama, tak ada masalah. Cuma kalau ayah, suami tengok nama tu tak molek, kita kata jangan nama ni tak molek. Kalau nama tu molek dah, okey lah, tak ada masalah. Bukan wajib ayah letak nama. Tak. Cuma kadang-kadang letak nama tu pelik-pelik. Yang pakai capur ada nama pakai capur. Dia main capur nama ayah dengan nama mak. Boleh capur biar makna tu sahih, biar makna tu indah. Ni makna jadi pelik. Nah, hak depan ambil nama ayah, belakang ambil nama mak. Ayah Tarmizi, ambil Tar. Mak Norizang, ambil Zang, Tarzang. Budak tu dak turun atas pokok semua manja. Nah, soalan seterusnya. Biarlah kita lebih masa sikit. Jangan payah dah nak mari ni Kuala Kangsar ni. Kalau kita mari lepas tu ni kita mari di Kuala Kangsar ni orang Tanjung Maling marah. Dia marah. Dia kata ke mana? Kita minta dulu kan Tanjung Maling. Mana Kuala Kangsar pula? Kita tak kerti nak jawab. Siapa? Hak Tanjung Maling marah hak nu apa benda lagi? Allah. Sepadang Selangor, apa di Selangor sikit ni? Tanjung Karang. Gitulah 3-4 tempat. Kadang-kadang kita tersalah lah. Sepatutnya kita pergi hak ni dulu, kita pergi hak ni dulu. Orang marah telefon. Kita minta dulu kan? Mana dia dulu? Kita kata Waalaikumsalam. Sama. Dah nak jawab aku ni lagi. Banyak sangat. Baik, soalan seterusnya. Apakah hukumnya belajar fiqh aulawiyat dalam beribadah? Saya perhatikan banyak masyarakat tidak memahami keutamaan dalam ibadah. Contoh bertembung majlis ilmu, kerja-kerja dakwah, gerakan Islam, mana lebih utama? Adakah ia termasuk ilmu fardhu ain yang wajib pelajari atau fardu kifayah saja? Baik. Memang kita patutnya fikir yang mana lebih aula. Kalau kita ni mengaji semua tiap malam, malam ni kita ni, malam esok kita ni kuliah fardhu ain. Tiba-tiba ada mesyuarat penting, gerakan umpamanya nak pimpinan arahkan buat satu mesyuarat, maka kita tinggallah kuliah satu malam dah untuk bermesyuarat. Tak tiap malam mesyuarat. Jadi kita tengok hak tu aula untuk kerja-kerja dakwah dan sebagainya. Jangan mana kalau ngaji semua siapa ada era ke majlis-majlis lain. Tengok. Gitu jugalah dalam kita berbelanja dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni benda-benda sunat tu lah penting sangat. Benda-benda hak wajib tak cara mana. Suruh Tok Imam muda seorang. Tok Imam muda baru balik Jordan. Tok Imam muda tu bukan tak baca kunut, tak ingat. Ustaz muda. Jadi bila Tok Imam tu kata jadi imam sekali. Jadi ustaz muda ni tak baca kunut, tak ingat. Pada rakaat terus sujud. 3 hari Tok Imam tua bunyi. Nampak? Marah tak baca kunut, begini orang tak buat. Kita daripada kecil surah ni baca kunut begini duduk beleber. Padahal kunut tu bukan wajib. Sengaja tak baca pun sah sembahyang. Tak? Tapi Tok Imam anak dia tak tutup kepala. Faham tak? Dia tak baca, tak reti fiqh aulawi yang mana lebih aula. Duduk balah tahiyat Tok Bilal dengan Tok Siok. Tok Bilal kata illallah kena akad. Tok Siok kata la tu kena akad dah. Balah ni padahal bukan wajib. Sunat sahaja. Betul tak? Balah siapa minum air suku-suku bayar. Padahal dua-dua tu time pilihan raya masih lagi memberi undi kepada golongan yang tidak mahu melihat Islam tertegak dalam negara. Betul tak? Ada masalah. Padahal benda tu bukan wajib. Muat gini tak ada hari. Faham tak? Tak atas lagi semayang. Soalan seterusnya, kita ada 2 lagi soalan yang kita sempat. Bagaimana nak membentuk anak remaja berpendidikan agama tapi suka melepak? Bagaimana nak cari imam dunia dan akhirat? Imam guna pula. Imam ke iman? Masalahnya bila kita ni anak muda,
Kita atau pondok pun kadang-kadang nakal juga. Kadang-kadang hak sekolah orang putih jadi baik pula. Tu kata dunia. Pelik kadang-kadang. Nah, mak rempik sokong tok guru. Tok imam sokong torut. Betul tak? Ini yang kita pelik. Tak pelik dah. Ini akhir zaman. Bila akhir zaman, dia tidak ikut standard asal. Kita beli kereta baru, tekan wiper, naik wiper. Tekan signa, dia akan keluar signa. Tapi kereta tu lama dah. 40 tahun dah. Tahun 72 beli. Ni 2012, 40 tahun. Siapa dekat traffic light, tekan signa, naik wiper. Tekan wiper, mati enjin. Faham tak? Start enjin, dia punya air pula naik. Cuk, 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 cuk. Faham? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kereta tu nak mampus. Faham? Gitulah juga dengan dunia. Nah, Nabi kata akhir zaman orang jahil sokong ulama. Orang alim jual agama. Betul tak lagi? Buat balik kitab, ngaji jauh-jauh, tuang balik suku kapal terbang. Dah mak dia kata kita tak bawa balik mak. Kitab tak muat mak. Mak naik kapal terbang, kita sewa kontena. Buat balik kitab. Pernah letak di dinding. Pernah kitab di dinding. Menyokong sekular. Mak rempik, lepas congek tayar depan, tayar belakang. Pas tayar belakang, dua-dua congek. Faham tak? Tapi bila bersama dengan ulama, boleh bersama dengan tok guru. Pakai baju ulama duduk dada. Mak rempik. Faham? Ustaz ngajar tasawuf, ngajar fiqh. Tengok orang ramai nak buat ceramah agama, tarik muka 14 macam rima nak berok. Muka ustaz tak suka pada perhimpunan agama. Betul tak? Ini pelik akhir zaman. Nah, ada ilmu banyak, pakak qadhi, pakak imam besar, pakak mufti, sombong dengan orang kampung. Duduklah kereta. Mu ustaz, senyumlah sikit. Baru BLN naik, bukan BMW. Ustaz baru BLM, sombong dah. Tengok budak-budak muda, muka dah lauduh. Dah mu ustaz, tengok orang-orang senyum lah. Baru budak-budak suka, betul tak? Tak hormat orang, tak beri salam. Kita masuk dalam kedai, ada beberapa orang berjanggut lah. Pakai piyah, pakai sokok. Dia tengok kita gini muka. Lepas tu gua ni sama-sama ada janggut, sama-sama ada piyah. Dia macam orang beragama. Patut bermanis-manis muka dah. Tak beri salam pun angkat tangan kita jauh-jauh. Tak. Macam rimah nak tolong muka. Jumpa hak isyak dadah pula. Hak jet lengan. Assalamualaikum ustaz. Baik pula. Betul tak? Dah. Ini pening kepala kita nak mikir. Soalan seterusnya, seorang ibu tunggal, ada anak. Semua anak-anak saya sudah peringkat remaja dan ada yang sudah kahwin. Jika saya tetap berstatus seperti sekarang bujang, saya tidak dapat ganjaran 27 kali ganda sebagaimana orang yang berkahwin. Ada juga laki-laki yang ingin menjadikan saya isterinya, tapi saya tidak mahu sebab saya yakin dia tidak berupaya membimbing saya terutama dalam soal agama. Saya tertarik dan rasa jatuh hati kepada seorang ustaz. Ini baru soalan. Ini soalan terakhir kita malam ni. Kering tekuk dah hamba. Kita baca mula. Saya seorang ibu tunggal dan mempunyai anak. Semua anak-anak saya sudah peringkat remaja dan ada yang sudah berkahwin. Jika saya tetap berstatus seperti sekarang, yakni bujang, saya tidak dapat ganjaran solat 27 kali ganda sebagaimana orang yang sudah berkahwin. Ada juga lelaki yang ingin menjadikan saya isterinya, tetapi saya tidak mahu sebab saya yakin dia tidak berupaya membimbing saya terutama dalam soal agama. Saya tertarik dan rasa jatuh hati.
kepada seorang ustaz, tapi ustaz tersebut sudah mempunyai isteri. Jika ditakdirkan ustaz tersebut setuju menerima saya sebagai isteri kedua, adakah elok saya pergi berjumpa isterinya dan menyatakan saya ingin menjadi isteri ustaz dan sedia bermadu? Bukan itu sahaja, malah saya redha giliran saya 2 hari sahaja dalam seminggu dan 5 hari untuk isteri pertamanya. Sekian, terima kasih dengan jawapan tersebut. Aduh. Baca seronok dah baca soalan. Allahu Rabbi. Baik. Jadi dia ni tertarik dengan seorang ustaz. Ustaz mana tahu? Ni, tak ni. Ustaz ni? Dah. Mana ada? Ustaz mana ni? Baik, seorang perempuan dia ni tertarik dengan seorang ustaz ke, tak kira lah orang yang dia rasa boleh membentuk dan membimbing dia. Adakah dia patut beritahu kepada isteri dia atau tidak bahawasanya dia ni sanggup bermadu? Dia nak cerita tentang perkahwinan. Beberapa perkara salah yang berlaku dalam masyarakat. Orang Melayu ni dia persepsi dia. Banyak benda yang salah. Kalau orang kahwin 2, dia kata gatal, miang. Kalau dak kahwin, dia kata dak gok cetong. Kahwin kena dak kahwin pun dak kena. Ini jenis Melayu ni. Faham? Kalau kahwin dia komplain. Orang kahwin sama umur, dia komplain. Dia kata orang dak kahwin sama umur, patutnya laki-laki tua 3-4 tahun pada puang. Dia komen kok. Patut tua pula kahwin dengan muda, laki-laki 60, hak puang 30. Dia kata hak puang ni nak rebut harta. Hak puang pula tua 60, hak laki 25. Dia kata hak puang ni main bomong. Jadi serba tak kena ni jenis Melayu. Kahwin dengan janda, dia kata takkan tak ada anak dara, apa pergi kahwin janda. Ni persepsi masyarakat, mentaliti dia rosak. Bapa janda tu apa artinya? Janda ibu tunggal ni artinya yang sudah tidak ada suami, bukan maknanya perempuan jahat. Anak kahwin dengan janda, mak siapa mengamuk. Bapa pergi mengamuknya? Janda tu kau puang kan? Yang kita nak mengamuk, anak laki-laki kita kahwin dengan lelaki juga, baru kita mengamuk. Tahu tak? Dah kalau janda, perempuan ke lelaki? Puang sama juga. Ni walek power pada anak dara. Boleh beranak dan sebagainya. Jadi terimalah. Ubah balik. Janda bukan bermakna jahat. Kalau putih kita kata lawa, hitam tak lawa. Dapat cucu putih seorang, rambut merah-merah sikit. Toki dak lari jauh. Bo dalam raga mutuk mau orang petang-petang. Siapa? Ni cucu aku ni aduk Kuala Lumpur. Cucu hak duduk sini hak Ipoh, hitam tu dak bawa orang mutuk. Faham tak? Ni salah besar kita. Orang gemuk kita kata uduh. Dia kahwin dengan perempuan gemuk. Dia kata Allah gemuknya, tak ada hak kuru-kuru sikit. Dah nak orang ni dia nak gemuk. Dia tengok comel. Hitam tu cantik ke? Kalau tak cantik, hak kulit hitam Afrika tentu tak ada suami. Ni hak di Afrika macam-macam tribe, macam-macam suku kaum. Hak pakai bulu jagung saja, hak pakai daun saja. Hak nampak macam ke netingak mo. Ada suami tau? Ada. Lepet bubuh seluk atas kepala ni. Bubuh seluk, bubuh ni macam-macam. Ada juga tu lelaki nak ke dia. Siapa berebu. Maka kalau bak kahwin 2 ni memang cerita seronok. Saya pernah mengajar di satu pejabat. Dia buat tajuk alam barzah 1 jam. Saya pun mengajar alam barzah begini. Akhirnya menangis-nangis. Hak puang ni, staf-staf perempuan ni, pegawai-pegawai officer ni siapa kesak di tudung ni, air mata. Hak lelaki pula siapa nangis sedih belaka. 5 minit lagi nak tamat, saya tukar tajuk poligami. Dia suka pula
Dalam masa kejap dia boleh jadi dah ingat dah alam barzah tadi. Nampak tak? Jangan main. Bak kahwin poligami ni seronok orang lelaki dengar. Orang puan tak suka dengar. Memang seronok pun. Semua kita tanya nak belaka. Cuma tak berani saja. Tok Guru gayung. Seorang ni bini. Tahu tak? Saya jumpa dengan ayahanda 3 lain. Sahabat saya. Pakak besar dah. Tak mau kabar nama. Dia kata, Ustaz, awak kan ni boleh kahwin 2 orang? Dia kata, dah awak 3 lain kan? Ni, body gini, body. Minum air dengan saya 2 orang ni. Tidak kan jadi ayahanda. Kalau kuruh macam ke cicak kobing, orang panggil ayahanda tu. Tu beleda. Tangan gini, aku kayu ni dengan kokar penuh telengang ni. Maknanya kalau katok gini, belah 2 meja. Minum air. Tarik. Ustaz, awak 3 lain kan? Tahu dah 3 lain, tapi isteri saya 4 lain. Isteri dia 4 lain. Dia tak lawang. Nampak? Seorang kawan dia ngajar taekwondo seluruh Malaysia. Kadang siapa ke Sabah, siapa ke Brunei, di Singapura dia ajar taekwondo. Memang dia minat taekwondo. Dia kecil, umur dia 30 lebih black belt. Dia seorang ke bini, tak berani dengan bini dia. Kau bini dia dah sebut nama, bini dia buat gini. Get to gi. Mu suka ke mu sendiri. Gitu. Hebat-hebat mana pun orang lelaki kalah dengan wanita. Sebab tu orang perempuan jangan marah kalau kita ngajar bab isteri 2 apa semua. Memang orang lelaki ni tak ada kekuatan. Kita tanya pengarah tak berani belaka. Dia duduk di pejabat boleh dia koyok kursi ni. I tak nak, I nak hari ni juga. Nampak? Tu di pejabat, di balik di rumah gini sembah bini. Padahal bini dia tak sekolah pun. Dia kat tang 2. Cek kita bini. Takut dah. Jangan bimbang lah kau perempuan. Jadi bila kita nak pada seorang laki-laki yang kita rasa dia boleh bimbing kita, tak ada masalah. Betua pepatah perigi mencari timba adalah sudah tidak dipakai lagi. Dalam Islam, orang perempuan tengok orang laki-laki itu baik, rasa boleh sesuai untuk jadi bimbing dia, maka boleh beritahu hasrat supaya ambil dia sebagai isteri. Jadi adakah bila kita nak berpoligami kita kena beritahu kepada isteri? Tak payah. Dah kalau kita nak beritahu, silakan. Nampak? Tak ada masalah pun. Tak wajib beritahu, tak wajib tak beritahu. Kita tengok mana yang terbaik. Cuma ingat, orang perempuan jangan bila kita tengok orang kahwin seorang lagi, jangan kita kata jahat kepada isteri kedua. Dan ni orang Melayu bila dikahwin, dia kata perampas suami orang. Salah. Ini bukan perampas suami orang. Poligami harus dalam Islam. Kalau kita kata perampas, makna kita kata Allah ini buat hukum yang tidak elok, tidak sesuai. Kalau kita kata orang yang jadi isteri kedua perampas suami orang, maka kita kata kepada mak kita sendiri. Sedangkan mak kita berpoligami. Betul tak? Mak kita siapa? Ummul Mukminin. Isteri-isteri Rasulullah. Sebelah orang. Mak kita tak? Ummul Mukminin. Ibu bagi sekalian orang beriman. Bila kita kondeng poligami orang bermadu, kita kondeng mak kita sendiri. Wajib kita kena hormat Ummul Mukminin. Jangan mulut celupak. Yang rampah rumah suami orang, dia kahwin orang dengan suami orang, lepas tu dia suruh cerai isteri tua. Ini baru perampas suami orang. Faham? Kalau kahwin untuk berkongsi tak ada masalah, bermadu. Madu tu manis ke pahit? Manis. Faham? Cuma banyak ni madu tidak asli. Faham tak? Dulu kalau jual orang kampung jual asli, ni kita pergi ke Merah Island berhenti tepi jalan, orang asli jual pun hok tipu. Tak usah kata orang kampung jual. Orang asli pun asli. Padahal bukan madu tu asli, dia asli. Faham tak?
Jadi kadang-kadang orang kata bila kita tunggang dia pekat. Itu asli. Dia bubuh banyak gula jadi pekat. Macam-macam. Kadang-kadang dia kata semut tak urung. Dibubuh maknanya obat. Jadi semut tak urung. Jadi nak tahu mana? Senang je, madu asli ni kalau kita buat balik di rumah bini marah. Asli je tu. Orang laki-laki suka tak kahwin seorang lagi? Ni pakai spek. Nak tak? Suka tak? Suka? Dah kahwin tak? 2 1. Lepas tu bila seorang lagi? Ya ke tak? Tengok pada mukamu ni negak rumah. Nampak tak? Jadi baik, kalau awak jadi isteri, awak suka suami awak kahwin seorang lagi? Tak suka tak? Begitu juga orang perempuan, patut tak boleh salah ke dia. Dia tak suka bermadu, jangan marah ke dia. Itu sudah fitrah. Dah leceh kita jadi orang puang. Kita suka tak suami kita kahwin seorang lagi? Betul, kita tak suka. Cuma orang perempuan tidak mendoakan suami dia kahwin lagi. Tapi kalau suami dia kahwin lagi, suami dia tidak mampu, nasihat. Jangan bang, saya belum suruh beli selipar RM30 pun abang beli RM3. Jadi kalau nak kahwin lagi, berhati-hati. Biarlah kita ada cukup nafkah. Dah kalau tak mau bagi isteri kita marah, kita beri kesenangan kepada isteri kita, baru dia tak marah. Bang, piti duit 1,000 bagi 2. Tu amalan kita. Bang, piti 3,000 bagi 6. Bang, beli gatal sorak, beli 2. Maka dia seronok dengan kita. Selalu awak pergi makan angin apa semua, maka baru dia tak marah. Ni dah. Bang, selipar ni putus dah. Beli hak baru lah. Nak buat jalan petang karang. Brum, tak lalu motor. Bini kata, sayang sungguh abang aku. Aku suruh beli kasut pergi selalu kedai. Padahal bukan dibeli kasut, pergi cari tawar. Balik cocok. Masuk dawar suruh pakai lagi kasut. Bini suruh beli gelang baru 280. Aluh tu tak. Tak beli pun. Dia kata tak ada duit. Lepas tu beli mesin ngai Shimano 12 ball bearing RM700. Boleh. Ni kata bodoh nak kahwin ramai. Bini hak seorang pun mudah beri kemewahan. Biar bini seorang ni musumbak makanan sampai mutah, barulah dia beri mu kahwin lagi. Dia bangun pagi tu dia nak pakai rata hak mana? Rata mana pagi ni? Ni hak sipur, ni 4 segi, ni 3 segi, ni 4 segi. Ni 5 kilo, ni 3 tair, ni 14 gram. Barulah dia tak marah. Ni kawan tu pakai getah ikat ikan pakai tangan. Gicu pun beli pasar malang RM6 gicu. Sekali ponyoh patah lekat atas hidung gitu. Faham tak? Lepas tu mu nak kahwin lagi pula. Kain tudung dia beli hak RM3-10 berkeduk-keduk sekali. Macam mana dia nak beri kita kahwin lagi? Kita sendiri tak mampu. Dia suruh kita beli beg tangan hak 200-300, kita beli beg tangan hak RM13. 2 kali pakai cabut. Kita spoiler kereta saja ni RM450, boleh jemur seluar dalam spoiler. Jadi kita sendiri tidak adil dengan isteri yang satu. Macam mana dia nak rasa redha kita bermadu? Jadi kita berikanlah dia rasa keseronokan dalam kehidupan. Akhirnya dia yakin dah kita ini akan adil dan akan tetap saksama, dan dia tidak akan rasa dianaktirikan walaupun bermadu. Maka dalam keadaan begitu barulah aman damai. Dan jangan tipu isteri kita, kahwin tak khabar ke dia, kahwin tak khabar ke dia, kesian ke dia, jadi kita seolah mempermain-mainkan dia. Beritahu molek. Sebaiknya kalau kita nak kahwin dengan orang puan ni, kita ambil nombor telefon dia, Facebook dia, Skype dia, biar dia berhubung dengan bini kita. Ni awet abang hak baru ni, kawanlah dengan dia, chatting lah dengan dia. Kalau awak kawan molek kat gigi, ai kahwinnya. Jadi nak kahwin yang terbaik, biarlah yang isteri kita suka, isteri kita seronok dengan orang tu. Boleh jadi, boleh. Tak percaya, terang. InsyaAllah. Jangan tipu dia. Ni nama perempuan, ni nombor telefon, ni BBM dia, ni WhatsApp dia, ni dia punya Facebook, ni dia punya tweet.
awak kawan dengan dia 3-4 bulan lagi serasi, saya kahwin dengan dia. Kalau tak serasi, tak apalah, saya cari hak lain pula, katalog banyak. Jadi insya-Allah semoga tazkirah kita pada malam ini memberi sedikit info dalam kehidupan kita, sedikit nasihat. Kita semua ni tak malam ini di atas padang ini bukan sekadar maknanya kita nak hadir kuliah, tapi tanda satu hati kita akan tetap tolong agama Islam di mana saja. Siapa bawa nama Islam, kita sokong dia. Orang buat bank Islam, kita sokong. Orang buat muzik Islam, kita sokong. Orang buat sekolah Islam, kita kena sokong. Orang buat sukan cara Islam, kita sokong juga. Orang buat sajak-sajak Islam, kita sokong juga. Orang nak buat negara Islam, kita sokong juga. Di mana saja, bila saja, kita tetap bersama dengan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'al syakin wala mahruma. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi takbir.